Antara kita tiada rahsia, susah dan senang, tetap bersama terpatri namamu, kau takkan ku lupa. Sudah bertahun lama kita tidak lagi bersua, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin kita lupa. Kirimkan kabar selalu seiringan hembusan bayu, sekadar pengubat rasa rindu di kalbu. Pantas masa berlalu meninggalkan kita semua, tanpa disedari bertambahlah usia kita. Potret lama masih ku simpan, ku bingkaikan kenangan, hingga terkadang ku tersenyum sendirian. Oh, perjalanan kita masih jauh, jalanan berliku bakal kita tempuh. Imbaslah kenangan semalam jadi azimat, penguat semangat menempuh masa hadapan. Harapanku kau kan bahagia selalu. Padaku engkau penghibur duka, pengobat hati rasa kecewa. Di kala malamku kau bawa cahaya. Antara kita tiada rahsia, susah dan senang, tetap bersama terpatri namamu, kau takkan ku lupa. Oh, perjalanan kita masih jauh, jalanan berliku bakal kita tempuh. Imbaslah kenangan semalam jadi azimat, penguat semangat menempuh masa hadapan. Harapanku kau kan bahagia selalu. Semakanlah bingkisan rindu di kalbu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Apa khabar pada pagi ini tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah, saya harapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita dalam slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. Dan hari ini kita bersiaran langsung pada episod 219 tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Dan sebelum kita memulakan pengajian kita, sama-sama kita bermuhasabah dahulu, kita betulkan niat masing-masing, ya. Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon jasa baik anda semua seperti biasa untuk bantu saya, tolong
sama-sama kita sebarkan live ini, ya, kita viralkan live ini insya-Allah. Bantu saya untuk tekan butang share tuan-tuan dan puan. Boleh nah? Baik, jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita pun baru saja digemparkan dengan musibah yang melanda di sebahagian tempat, okey, iaitu di bahagian Hulu Langat, terutamanya bahagian Shah Alam, yang kita tahu mereka antara sebahagian daripada mangsa banjir lah. Masa banjir ada yang memang teruk betul kan, ada yang mungkin tak berapa teruk sangat pun ada. Jadi tugas kita tuan-tuan dan puan, sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, kita sama-sama mendoakan kesihatan, kesejahteraan mereka. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik buat mereka. Bila cerita bab banjir ni, itulah, kita nak halang siapa, nak marah siapa kan. Semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin adalah sesuatu yang Allah nak tegur kita kan. Bukannya bermakna yang kena banjir ni ada buat dosa ke apa, tidak. Tapi kita faham musibah ni bersifat, nama pun musibah kan. Semuanya atas orang kata apa, kuasa Allah. Apa yang dia nak, dia akan buat, tuan-tuan dan puan. Kita tak boleh nak menjangkau pemikiran Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita hanya manusia biasa sahaja. Tapi sepastinya adalah teguran yang Allah nak beri, ataupun kita ambil hikmah daripada apa yang berlaku. So ucapan takziah diucapkan kepada mungkin sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang sedang menonton ni, ada di kalangan ahli keluarga yang terlibat dalam mangsa banjir itu. Mungkin tuan-puan sendiri pun terlibat, ataupun di antara mangsa banjir. Apapun, saya mewakili pihak Izin Ngaji dan mungkin mewakili sahabat-sahabat lain juga mendoakan agar diberikan kesejahteraan lah, ya. Moga dipermudahkan urusan. Kalau kata banjir, bila dah masuk rumah, kalau kata dah hanyut barang-barang tu, potensi nak jumpa ataupun barang elok tu wallahualam lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya pun tak pernah lalui lagi situasi banjir ni. Saya pun tak nak cakap lebih, tak tahu kan. Tapi itulah, kesian tu memang kesian lah. Kita tengok rumah yang hanyut, roboh pun ada. Kan sekarang ni video banyak orang merakam tu, viral kan. Jadi kalau tengok tu memang kesian sungguh lah. Dengan babynya kadang duduk dalam bekas tu besen kan. Sian, sejuk-sejuk tu. Jadi apa je pun kita boleh buat, kita hanya mampu doa kan. Dan sekarang ni pun ada misi-misi, misi bantuan dan sebagainya daripada sebahagian NGO ataupun ialah macam-macam lah sekarang tuan-puan. Jadi mungkin kita boleh hulurkan bantuan, okey, salurkan bantuan kewangan dan sebagainya terpulang, ikut pada masing-masing. Sehabis baik pun kita doa pun, itu dah cukup baik lah tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak dapat beri sumbangan dari sudut tenaga, kewangan dan sebagainya, kita doa yang sebaiknya insya-Allah. Sebab doa ni dia tak ada penghalang, kan. Baik. Harta benda semua habis. Kampung Ustaz tak banjir ke? Saya kampung saya pun di Ipoh juga. Kalau kampung, kalau rumah mak saya ni pun di area Ipoh. Kalau opah atuk saya pun di Ipoh juga. Jauh pun di Parit je. Itu pun dah tak ada apa dah sana. Gitulah. Sebab tuan-tuan perempuan pun ramai yang daripada belah-belah KL sana kan. Shah Alam. Ujian dari Allah, betul. Apa pun kita doakan yang terbaik lah buat mereka insya-Allah. Baik tuan-tuan perempuan. Jadi dah bersedia ke berapa orang bersama kita ni? 30 lebih. Okey, alhamdulillah. So jangan lupa terus tekan butang share kepada yang belum. Baik, bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, jom sama-sama kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan bacaan istighfar seperti biasa. Ayuh, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga diampuni segala dosa-dosa kita, sama ada yang berlaku secara langsung, secara kita sedar ataupun tidak sedar. InsyaAllah, jom sama-sama. Sedia ke semua? Kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan, boleh bersedia dengan mushaf masing-masing, ya. Jadi insyaAllah untuk hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan sambung ayat. Hari ini satu ayat aja, 152, sebab ayat ni macam panjang sikit kan. Muka surat 69, surah Ali Imran. Masih lagi surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni panjang juga, tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam yang baru masuk. Mari. Ambil tempat duduk masing-masing, ya. Kita baru nak mula ni, insya-Allah. Yang belum share, bantu saya untuk share dahulu. Okey. Jadi ayat yang kita akan baca dan bedah hari ini ayat 152. Daripada walaqad sadaqakumullah sehinggalah
Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Okey, tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita akan baca dulu sama-sama ayat 152 ini. Baca dengan penuh semangat tuan-tuan dan puan. Boleh? Baca dengan penuh semangat. Kemudian kita akan teruskan dengan sesi bedah membedah lah seperti biasa, insya-Allah. Baik, jom kita mulakan tuan-tuan dan puan. Tarik nafas dalam-dalam. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang star. Alhamdulillah. Dari Kuantan, Tuan Kamarudin. Baik, selamat datang semua yang baru masuk. Teruskan share ya, insya-Allah. Baik, jom kita mulakan. Sedia semua? Tarik nafas dalam-dalam. Kita mulakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, alhamdulillah, selesai untuk bacaan kita untuk yang pertama. Jadi jom tuan-tuan dan puan, kita teruskan untuk sesi bedah membedah macam biasa. Jom kita mulakan. Macam biasa tuan-tuan dan puan, setiap hukum yang kita bicarakan pada hari ini, saya mohon tuan-tuan dan puan jasa baik semua untuk tuliskan di ruangan komen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tuan-tuan puan-puan sendirilah, bukan untuk saya, untuk kita masing-masing, dan dalam masa yang sama mungkin membantu kawan-kawan lain yang orang kata apa, yang baru join, akan nak dapatkan macam mana kita punya rentak sharing tajwid ni, macam mana perjalanan dia. Jadi dengan adanya usaha sahabat-sahabat semua, tuan-tuan puan, alhamdulillah mungkin membantu mereka yang masih barulah bersama kita. InsyaAllah selamat datang. Mungkin ada yang baru join. Moga kekal istiqamah dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita nak masuk 2022 ni tuan-puan. Pastikan azam kita untuk tahun 2022 ni lebih baik lah daripada tahun ini, insyaAllah. Mungkin ada yang pasang niat tahun depan nak khatam Quran 30 juzuk dengan bacaan yang baik. Kalau sebelum ni mungkin khatam juga, tapi mungkin
Yelah dari sudut kualiti bacaan tu, saya tak pastilah, tuan-puan sendiri tahulah macam mana pencapaian diri sendiri kan. Jadi mungkin boleh pasang azam untuk 2022 ni. InsyaAllah, moga-moga dipermudahkan. Jom, kita mulakan tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullah. Baik, huruf waw pada atas tuan-tuan dan puan, satu harakat sahaja. Walaqa. Untuk huruf qaf ini kita kena tebalkan dia, kerana huruf qaf adalah huruf isti'la. Isti'la ni huruf tebal, kena angkat pangkal lidah. Isti'la itu maksud isti'la ni terangkat pangkal lidah untuk tebal, untuk hasilkan suara tebal. Walaqa, walaqa, walaqad sadaqa, gitu. Baik, untuk dal yang bertanda sukun, kat sini qalqalah sughra tuan-tuan dan puan, lantunan yang kecil saja. Walaqad sadaqa. Lalu je. Walaqad sa. Walaqad sa. Walaqad sadaqakumullah. Ya, itu untuk huruf dal yang bertanda sukun, disebut qalqalah sughra. Kemudian huruf sad, huruf qaf, dua-dua ni kena tebal. Untuk dal tak perlu tebal, huruf dal ni nipis sahaja. Ya, huruf dal ni nipis sahaja. So kat sini tebal. Huruf sa, da nipis, qaf tebal. Walaqad sadaqakumu, ku nipis macam biasa. Mullah. Kalimah Allah ini kita baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya berbaris hadapan, tuan-tuan dan puan. Sadaqaku mullah. Mullah. Boleh, tuan-tuan dan puan? Okey, sebentar Okey, baik. Tiba-tiba sesama pula. Tadi okey. Baru jadi ni. Dia mari lewat sikit. Selalu dia mari awal. Ini dia mari time dah mula. Baik, kita sambung kembali. Walaqad sadaqakumullahu. Untuk ha baris depan, biasa saja satu harakat. Kalimah Allah ni lah kita tebalkan. Dan dia tebal sebab sebelumnya baris depan disebut taghliz. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Untuk huruf ain yang sukun, untuk ain ingat lagi sifat yang ada pada huruf ain. Kalau nak cerita semua sifat banyaklah. Cuma bila dia dalam keadaan sukun, ada satu sifat yang perlu kita tonjolkan, iaitu sifat at-tawassut ataupun bainiyah. Apa itu tawassut? Suara yang tidak tertahan dan suara yang tidak mengalir. Dia tengah-tengah, tuan-puan. Itu maksud wasat. Wasat ni maksudnya pertengahan. Baik. Bunyinya wa'dahu. Layan je. Wa'dahu. Jangan kita sempitkan sampai tersekat bunyi dia. Wa'dahu. Kan? Wa'dahu. Kita panjang. Ini maksilah tawilah. Minggu lepas, hari Jumaat ke, ada sahabat kita yang bertanya kan, dan saya ada buat sedikit rekasan berkaitan dengan maksilah. So ini dia contoh maksilah tawilah, MST. Maksilah tawilah. Macam mana kita nak tahu maksilah tawilah ni? Huruf ha dhamir, yang selepasnya ada waw mad. Itu asas dia lah. Dan dia berjumpa pula dengan hamzah. Sebabkan dia jumpa dengan hamzah, okey, sebabkan jumpa dengan hamzah, maka dipanjangkan bacaan. Samalah macam hukum mad jaiz munfasil. Kita boleh kata begini, maksilah saghira, maksilah saghir, kan, maksilah sughra tu ataupun maksilah qasirah berjumpa dengan hamzah. Maksilah qasirah jumpa dengan hamzah, jadilah maksilah tawilah. Faham tak? Maksudnya dari sudut pertukaran nama tu disebabkan dia jumpa hamzah lah.
Saya rasa tak selesa lah pula tuan-tuan perempuan Tak maaf Dia baru mari ni. Tadi okey. Saya pun dah seronok dah tadi sebenarnya. Baik, kita teruskan. Wa'dahu iz. Baik, untuk huruf zal. Huruf zal yang sukun ni kita pastikan rakhawah lah berlaku. Rakhawah ni apa? Suara yang mengalir. Wa'dahu iz tahussu iz tahussu iz tahussunahum biiznih. Baik. Disebabkan ada dua zal ni, so saya terangkan sekali lah. Kat sini pun sama. Ni biizni, ada dua zal yang sukun kan, jadi pastikan rakhawah itu berlaku. Apa itu rakhawah? Suara yang mengalir. Kalau kita tak alirkan suara, maka ada kemungkinan bunyinya beginilah. Contoh, wa'adahu iz tahussun iz. Ada bunyi tawalud pun ada sebenarnya. Iz tu iz. Dia punya belakang tu. Iz tahussunahum biizni. Biiz. Tu ada tambahan tu. Jadi tu kata rakhawah tu. Iz wa'adahu iz tahussunahum biizni. Okey. Jelas tak tuan-tuan puan? Itu untuk huruf zal. Baik, tahussu habdas, pastikan tengah kerongkong kita sempitkan. Tahussu, su dua harakat mat asli. Nahum, mim mati bertemu ba ni ikhfa syafawi, IKS. Ikhfa syafawi. Ikhfa ni sembunyi. Sembunyikan mim mati tu apabila bertemu dengan huruf ba. Cuma kaedah bacaannya ialah itbaq syafatain. Tutup bibir mulut kita ni macam biasa tanpa tekanan. Tu sahaja. Dia bukan macam ikhfa hakiki lain. Ikhfa hakiki kita kata apa? Jangan sebut nun tepat pada makhraj kan. Tapi kalau mim ni iz tahussunahum kita tutup bibir. Bibir mulut kita tutup tapi tanpa tekanan. Ingat tu. Sama macam bacaan iqlab lah. Sama macam bacaan iqlab. Masih ingat lagi? Lemahkan pegangan antara dua bibir. Tutup macam biasa, cuma kita lemahkan pegangan dua bibir kita tu. Biizni. Okey, untuk zal yang sukun tu pun sama. Macam saya terangkan sebentar tadi. Pastikan kita adakan sifat rakhawah, iaitu suara yang mengalir. Iz tahussunahum biizni. Okey, baik. Kalau kita berhenti, dia bunyi dia akan berbunyi biizni. Matikan ha macam biasa, tanpa harakat tanpa bacaan yang panjang lah. Biizni syak macam tu. Kemudian kalau kita nak sambung lah, misal kata akan berlakulah maksilah qasirah, kita baca dua harakat. Biiznihi hatta, itu kalau sambung, jadilah hi dua harakat, maksilah qasirah. Tapi kalau kita sambung, kalau kita berhenti, dia bunyi biizni, tu saja. Biizni, habis dah. Macam tu je. Boleh. Kemudian kita teruskan. Hatta habdas, sempitkan tengah kerongkong. Tengah kerongkong kita sempitkan. Ta mat asli berjumpa dengan hamzah. Okey, ta ni asalnya mat asli, dia jumpa dengan hamzah, maka berubahlah nama hukumnya mat jaiz munfasil. MJM. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz ni berlaku bagaimana? Ketika mat asli bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Hatta ni satu perkataan.
Iza satu perkataan. Hatta iza fashiltum. Hatta iza. Hamzah kita kekalkan bunyi dia. Iza. Huruf zal keluarkan hujung lidah. Tadi saya lupa nak mention tentang makhraj huruf zal kat sini. Tadi kan saya cerita tentang rohawah kan kat sini. Jadi tuan-tuan puan, dalam masa yang sama makhraj bagi huruf zal ni kena keluarkan sedikit hujung lidah. Tadi saya lupa nak sebut. Jadi dalam keadaan dia berbaris pun sama. Bila kata makhraj ni tuan puan, waktu bila pun dia mati ke hidup ke sama juga. Dia tak akan berubah. Boleh nah? Hatta idza fashiltum. Idza ma asli. Idza ma asli. Fashiltum. Fashiltum. Fa baris atas. Fashil. Matikan lam tanpa ada tawallud. Okay. Fashil. Shil. Dia takkan jadi fashil. Fashil. Iza fashiltum. Mim mati bertemu waw. Mim mati bertemu waw. Hukumnya izhar syafawi. Isaac S. Iza fashiltum watana nama asli. Za'tum. Untuk ain macam saya sebut di atas tadi, kita kena alirkan sedikit suara, tuan-tuan puan. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum mim mati bertemu fa. Izhar syafawi. Isaac S. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Fil amri. Alif lam qamariyah. ALQ. Fil, jelaskan lam tu tanpa bunyi yang diberanakkan lah. Fil sama macam saya jelaskan tadi. Fil amri. Mim mati bertemu ra pun sekali lagi izhar syafawi. Amri wa asai. Fil amri. Ra nipis. Ra baris bawah nipis. Wa asai. Untuk ya sukun sebelumnya baris atas bacaan lin, tuan-tuan puan. Wa asa. Untuk sa, huruf sad yang berbaris atas tebal. Wa asa. Yang linnya tu, lin ni maksudnya lembut kan. Lembutnya tu pada ya yang sukun. Wa asa saitum mim. Wa asaitum mim mati bertemu dengan mim. Okey, ini namanya ID, saya letak apa? IDM IDM, idgham mithlain. IDM, idgham mithlain, tuan-tuan puan. Boleh? Idgham mithlain. So idgham mithlain ni, idgham maksudnya masukkan bunyi mim mati ke dalam mim secara kamil, sempurna. Dengung dia berada di tahapan yang sempurna lah. Kalau tadi ikhfa syafawi tu hukum mim mati juga kan, tapi kita tutup bibir bersahaja. Kalau idgham mithlain ataupun idgham syafawi, tuan-tuan puan sebut idgham syafawi pun betul, tak ada masalah. Idgham mithlain ke idgham mutamathilan ke pun betul belaka. Okey. Wa asaitum. Boleh? Masuk secara sempurna. Wa asaitum min ba'di ma mim nun mati bertemu ba.
Okey, kalau saya tanya tuan-puan ni, tuan-puan tahu sangat lah apa hukumnya kat sini kan. Nun mati bertemu ba, hukumnya iqlab. Iqlab. Jadi iqlab ni cara baca dia sama macam ikhfa syafawi tadi. Tutup bibir bersahaja. Mim ba'di, mim ba'di ma, mim. Kalau kat sini tadi kita tutup sempurna kan. Tuan-puan, kejap bagi saya beberapa saat. Okey, kita sambung balik. Saya punya hidung gatal lah tuan-tuan perempuan. Dia tak selesa sikit lah. Baik, kita teruskan. Minta maaf di atas apa yang berlaku ni. Biasalah. Nak buat macam mana kan. Dah ujiannya macam tu. Gatal hidung. Wa asaitum min ba'di ma. Untuk huruf ain. Tuan-tuan perempuan, huruf ain ni macam tadi, sifat tawassul Mim layan sikit bunyi dia. Ba'di ma. Ma asli bertemu hamzah. Ma asli bertemu hamzah, jadilah mak jaiz munfasil. Ni bertemu dalam dua kalimah tuan-tuan perempuan. So kadar dia 4 atau 5 harakat. Hukum mak jaiz munfasil. Boleh? Hukum mak jaiz munfasil. Ain sifat tawassul. Betul. Okey. Arakum. Baik. Ra tebal tuan-tuan perempuan sebab dia baris atas tebal. Jangan ara. Arakum. Mim mati bertemu. Mim. Sama juga macam tadi. Hukumnya idgham mislain. Saya letak IDM IDM. Idgham masuk mislain, pertemuan dua huruf yang sama makhraj, sama sifat. Boleh? Arakum ma. Masuk sempurna tuan-tuan perempuan Masuk sempurna. Dia tak ada bunyi segan-segan ke, tak ada. Terus je. Kemudian panjangkan dua harakat. Mak asli ada alif mat kat sini. Ma tuhibbun. Bun ma'arid li sukun. M-A-L. Ma tuhibbun. Bun. Baik, seterusnya. Min. Kalau kita berhenti tadi, ma'arid li sukun 246 kadar dia macam biasa. Kalau tuan-puan nak sambung, boleh je. Tuhibbuna min. Bu tu jadi mak asli macam biasa. Dua harakat. Kemudian minkum. Nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf ni ikhfa hakiki. IKH. Minkum. Mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Hukumnya idgham mislain. Banyak tuan-puan hari ni kita jumpa idgham mislain. Minkum may. Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah pula. Idgham juga, tapi dia idgham bi gunnah. IBG Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sama dua-dua tu. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Cuma kat sini idgham yang berlaku secara naqis, tidak sempurna. Mai. Sebab tak ada sabdu kan. Tu cara nak kenal lah. Pada ya tu dia tak bersabdu.
Boleh? Idgham bi gunnah naqis. Cuma pastikan bunyi dengung tu wujud lah Bunyi dengung pada hidung kita tu wujud. Minkum mai. Untuk nun mati bertemu kaf ni tadi kat sini. Dengung nipis Dengung nipis je. Minkum mai yuri ri nipis. Ra baris bawah nipis je. Kemudian ya mat sebelumnya baris bawah. Pada ra tu panjangkan 2 harakat lah. Yuridud dunya. Okey, untuk dudu ni alif lam syamsiah kan, ALS. Ad-dunya, nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Maka kat sini dia tak jadilah idgham bi gunnah. Okey, sebab dia bertemu satu kalimah. Bila bertemu satu kalimah, ia tak termasuk dalam idgham bi gunnah. So kat sini kita sebut apa? Izhar mutlaq. Sebelum ni pun kita ada jumpa kan. Dan salah satu ciri dia kita tengok ni, nun ni ada simbol sukun. So jelaslah bahawa bacaan perlu dibaca dengan izhar, dengan jelas dan nyata, tanpa ada sebarang unsur idgham. Okey, kita panggil izhar mutlaq ataupun izhar wajib, izhar idgham. Banyak nama dia. Semua yang famousnya izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Boleh? Baik. Kemudian bunyinya macam biasa, jelas lah. Dunya, ya ma'asli, 2 harakat. Nun mati bertemu kaf ni ikhfa haqiqi, IKH. Sembunyikan, dengung. Sembunyikan di sisi huruf kaf. Wa minkum. Wa min. Sama macam kat sini tadi bunyi dia. Cuma kat sini dia tambah waw je kat depan kan. Min. Wa minkum. Mim mati bertemu mim. Idgham mislain lagi sekali. IDM. Dengung yang sempurna. Dengung sempurna. Jangan sorok-sorok. Wa minkum may yuri. Kum may yuridul akhirah. Yuri, ya pada depan. Ri nipis baris bawah kan, panjang 2 harakat ma'asli. Dul, alif lam qamariyah. Mat badal kha tebal, ra tebal, matikan ta dengan bunyi ha. Yuri ma'asli. Dul, alif lam qamariyah. Hamzah, ataupun kita kata huruf mat didahului dengan hamzah. Okey, huruf mat didahului dengan hamzah. So kita sebut mat badal. Dul. Mat badal tadi kha baris bawah, khi tebal Khi. Ra pun sama tebal, ra baris atas. Dan huruf ta yang tertutup, kita matikan dengan bunyi huruf ha. Yuridul akhirah. Yuridul akhirah. Ra. Tu je. Boleh? Kemudian summa wajibul gunnah. Huruf sa tebal, ra tebal. Fakum mim mati bertemu ain, izhar syafawi. Thumma sarafakum anhum, izhar halqi, izhar syafawi. Dapat tak? Thumma sarafakum, izhar. An, izhar. Hum, izhar. Liyabtaliyakum, untuk ba yang bertanda sukun, qalqalah sughra, QS.
lalu je. Liyabtaliyakum, liyabtaliyakum, kum. Untuk bunyi kum, kita kemaskan je lah. Jangan kum. Ya, kum, K-U-M, kum. Kaf pada depan kan. Kaki, ku, kum. Matikan mim, izhar kat sini. Dapat tak? Boleh dah? Baik. Seterusnya. Nak habis dah. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. وَلَقَدْ. Huruf dal yang mati. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. Nun mati bertemu kaf. وَلَقَدْ. Qalqalah sughra, lalu je. وَلَقَدْ عَفَا. Fa mat asli. عَنْكُمْ. Nun mati bertemu kaf. Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni sembunyi. Sembunyikan nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Sembunyikan di sisi huruf kaf. Macam biasalah. Afa ankum. Berhenti kat situ. Nak sambung boleh, tak ada masalah. Kalau kita sambung ke berhenti ke, tetap sama dibaca izhar. Jelas. Ya. Kita baca izhar. Kita teruskan. Wallahu dhu. Kalimah Allah. Kalimah Allah ni kita baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelum dia berbaris atas, tuan-tuan. Wa, nipis je. Wa, wallahu. Hati-hati pada waw. Jangan terbawa-bawa sifat tebal tu. Kalau tebal nanti jadi macam mana? Wa, Wallah, ada wa, W-A, wa, wallahu dhu. Untuk zal keluarkan sedikit hujung lidah kita, kemudian panjangkan dua harakat mat asli. Fadlin, huruf dad mati ataupun sukun kita tebalkan tapi jangan lantun. Okey tuan-tuan dan puan, tuliskan di ruangan komen tu. Bantu saya tuliskan ruangan komen. Huruf dad tebal tapi jangan lantun. Tambah sukun. Dad sukun tebal tapi jangan lantun. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Tuan-puan tuliskan di ruangan komen. Okey. Dad sukun tebal tetapi jangan lantun. Boleh? Untuk huruf dad. Huruf dad huruf dad sukun tebal tapi jangan lantun. Dad sukun. Untuk huruf dad sukun. So bila kata tebal tapi jangan lantun ni macam mana? Kita pastikan kita angkat pangkal lidah dan sebahagian besar lidah kita yang lain dan letakkan di makhraj yang betul lah. Untuk dad. Dad ni banyak sikit dia punya jalan kerja dia. Proses dia tu. Proses dia tu banyak sikit. Wallahu dhu fadlin alal mu'minin. Wallahu dhu fadlin huruf dha ni dia rakhawah pula tu. Huruf kha ni dia rakhawah, suara mengalir. Tapi dia mengalir tu dalam area mulut kita jugalah. Wallahu dhu fadlin alal boleh. Huruf dad. Dad bukan inhiraf puan ni. Inhiraf ni lam dengan nun. Lam dengan ra, maaf. Nun pula. Kita nak sebut, puan Nani nak sebut ni kot. Istitalah Okey baik, dapat semua untuk huruf dad. Dia jangan lantun lah, tebal je.
huruf dha istitalah. Sasul. Tak apa, tak apa. Ini hiraf tidak ada pada huruf dha. Yang ada istitalah. Sifat tunggal pada huruf dha ada satu je, istitalah. Okey, boleh? Dapat Wallahu dhu fadlin. Tanwin bertemu ain. Tanwin bertemu ain, izhar halqi. Isaac Hish. Alal alif lam qamariyah. Alal lal mu. Mu ni macam mana bunyi dia? Matikan hamzah dan pastikan bunyinya melekat. Itu syiddah, disebut sebagai syiddah. Alal mu'minin. Alal mu'mi. Alal mu'minin. Minin ma'arik lissukun. M-A-L ma'arik lissukun. Kita berhenti pada nun dan sebelum nun ada mak asli. Itulah dia. Boleh, tuan-tuan dan puan. Dapat tak? Habis dah. Saya istilah melekat lah tadi tu kan. Melekat ni maksudnya merujuk kepada sifat yang tertahan. Bila kita sebut melekat tu senang nak faham kan. Alal mu. Lekat terus bunyi dia tu. Dia tak ada lebihan suara dah. Okey, tuan-tuan dan puan, dapat sesuatu ke hari ni? Ke tak dapat? Ke tak dapat? Okey, yang belum share, bantu saya tolong share boleh? Kita punya live ni. Bantu saya tolong sharekan yang baru masuk lah terutamanya. Makcik Ros. Okey, ada soalan. Waalaikumsalam. Maaf bertanya, makcik lupa kalau hukum izhar ni kalau maaf Ustaz. Makcik lupa kalau hukum izhar kalau dengan huruf sebelumnya itukah nama hukumnya? Macam mana soalan tu? Minta maaf, saya tak dapat tangkap. Yang izhar tu saya faham. Maksud yang kalau dengan huruf sebelumnya itukah nama hukumnya? Atau pada sahabat-sahabat boleh bantu saya? Saya macam tak faham lah soalan tu. Ya, saya baca sekali lagi. Maaf tanya, makcik lupa kalau hukum izhar ni kalau dengan huruf sebelumnya itukah nama hukumnya? Makcik Ros boleh ulang balik tak soalan? Okey, yang lain tak ada soalan Maksudnya yang berkaitan lah dengan perbincangan kita hari ni. Semua okey lagi? Kalau ikutkan bacaan yang kita bedah hari ni, memang saya boleh katakan agak mudah lah. Maksudnya tak ada yang rumit sangat. Saya percaya tuan-tuan perempuan pun yang dah lama dengan izin ngaji ni mungkin perasan lah. Tuan-puan secara tak langsung dah hadam kuasai dengan baik kan hukum hakam ni. Sebelum ni pun kuasai juga. Cuma mungkin sebahagian saja. Tapi bila kita melazimi benda tu, maka hari ni tuan-puan rasalah macam mana nikmat ataupun perasaan seronoknya bila kita dapat bedah setiap ayat ni. Tengok ni faham, tengok ni faham, tengok ni faham, tengok ni faham, tengok ni faham. Kan? Cuma satu orang tak apa, tanggungjawab kita yang lain, kita kena seiringkan pula dari sudut kefahaman itu dengan praktikal kita. Itulah. Kalau macam izhar halqi. Okey. Baik.
untuk hukum izhar lah contoh Puan Puan Ros ataupun nama tu Makcik Ros kan. Puan Nani, saya nak mohon doa. Puan apa ibu kepada ya ke? Ibu mak kepada Puan Nani kita terkena stroke petang semalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, insyaAllah kita doakan sama-sama sahabat-sahabat yang berada bersama pada pagi ini. Kita doakan kesihatan ibu kepada Puan Nani kita. Mudah-mudahan diberi syifa, kesembuhan, syifa'un ajil, kesembuhan yang segera insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi bila kita berbalik kepada soalan tadi bila sebut tentang izhar. Izhar ni dia ada dua lah. Dan kalau ikutkan pecah ada banyak lagi izhar. Kalau sebut tentang izhar ni tuan-puan, dia sebenarnya boleh pergi macam-macam cabang lah. Cuma saya percaya soalan yang diajukan ni mungkin merujuk kepada izhar halqi sendirilah. Puan Makcik Ros tadi pun ada sebut izhar halqi. Kalau ikut izhar ni izhar syafawi pun ada kan, hukum mim mati. Tapi tak apa, kita ulang kaji secara ringkas izhar halqi. Izhar halqi. Baik tuan-tuan dan puan. So izhar halqi ni bukanlah tajuk yang susah pun sebenarnya. Cuma nak kena faham jugalah, betul tak? Baik. Kenapa ni? Sekejap tuan-puan Tes cubaan. Okay, dengar suara saya clear tak? Saya punya mic ni macam ada gangguan sikit. Tuan-puan dengar okey ke? Okey, baik. Jom kita sambung kembali untuk izhar halqi. So izhar ni maksudnya jelas tuan-puan Izhar. Izhar maksudnya jelas. Halqi ni maksudnya merujuk kepada huruf kerongkong. Huruf kerongkong ni huruf halqi lah. Okey, baik. So secara ringkasnya ianya dalam perbincangan nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan berapa huruf? 6 huruf. Iaitu huruf yang datang daripada pangkal kerongkong, hamzah, ha, kemudian tengah kerongkong, ain dengan ha, kemudian hujung kerongkong, ghain dengan kha. Jadi kalau kat sini, ini pangkal kerongkong ni. Pangkal kerongkong. Yang ni tengah kerongkong.
yakni hujung kerongkong. Dapat tak? Pangkal kerongkong, tengah kerongkong, hujung kerongkong. So ada 6 huruf saja. Huruf izhar halqi ni ada 6. Jadi kalau berbalik pada soalan tadi, nak tengok sebelum ke selepas? Kalau ikutkan dia tengok selepas lah. Dia bertemu dengan siapa? Dia bertemu tu dengan siapa? Nun mati ataupun tanwin dia bertemu dengan siapa? Kalau dia bertemu dengan 6 huruf ini, maka berlakulah bacaan yang jelas. Izhar. Bila kata jelas ni, tuan-tuan dan puan, bila sebut jelas, jelas ni kita kena faham Jelas kat sini ialah jelaskan makhraj dan sifat. Jelaskan makhraj dan sifat. Bukannya jelas bacaan yang contoh saya letak ni minhum. Bila kita baca minhum, kat sinilah izhar kan. Sinilah izhar. Nun mati bertemu ha. Nun mati bertemu ha. Jadi bila kata jelaskan nun tu bukannya min, hum, min. Ni saya dah pernah jelaskan sebelum ni. Tuan-puan ingat lagi tak? Kita tak akan baca min. Kita akan baca dengan menjelaskan makhraj dan sifat. Makhraj nun kat mana? Kena tahu dulu. Kan? Nak jelaskan nun tu nak macam mana nak jelaskan? So kena faham makhraj dan sifat dulu. Kena tahu nun ni dia ada nun ni makhraj dia hujung lidah naik ke lelangit. Dalam masa yang sama ia juga daripada makhraj hidung. Tu untuk nun. Kemudian dari sudut sifat pula, antara yang menonjolnya ialah sifat gunnah dia dan sifat kita sebut sifat tawassut. Kan? Tawassut. Jadi sebab tu bila kita baca minhum, kita tak akan baca min. Kemudian kita membawa hujah, kita kata bukan ke hukum dia izhar ustaz? Kena baca jelas lah kan? Min. Tapi sebenarnya kita kena faham jelas di sini maksudnya jelas makhraj dan sifat. Okey? Ataupun dalam buku kita selalu tulis jelas tanpa dengung, betul tak? Sebenarnya kalau ikutkan dia ada huraian lagi yang lebih. Jelaskan tanpa dengung yang panjang. Sifat dengung masih ada. Jadi kalau tuan-puan tanya, okey, kalau kita rujuk guru-guru, adakah hukum izhar halqi ni ada dengung? Jawapannya ada. Okey, jawapannya ada. Dia berbalik kepada martabat ikhfa, dia balik kepada martabat gunnah lah pula, martabat dengung. Dia berada pada tahapan dengung yang keberapa? Itu dia pergi deep lagi lah. Okey. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab sebahagian mungkin di antara kita, sebenarnya saya sendiri pun dulu faham macam tu. Bila kata izhar halqi ni maksudnya jelas tanpa dengung, tak ada dengung langsung. Jadi ini satu kefahaman yang kita kena ubah balik. Sebenarnya ada tak dengung? Ada. Cuma dengung yang tidak panjang seperti kadar 2 harakat yang kita baca pada hukum idgham bi gunnah, misalnya idgham apa lagi? Idgham mislain. Itu semua dengung-dengung yang dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Tapi di sini dengung, cuma tidak mencapai kepada bunyi yang panjang. Cukup sekadar kita kata dalam kita menyempurnakan makhraj dan sifat tu, maka dengung itu berlaku di situ. Sebab gunnah itu adalah gunnah asliyah. Dengung asli yang ada pada huruf nun yang tak boleh kita abaikan sama sekali. Wallahu alam. Boleh nah? Ni kira refresh balik lah. Hari tu pun saya ada cerita juga, cuma tak ingat bila kan. Tapi ada. Tuan-puan ingat ke mana? Saya ada cerita kan benda ni.
Begitulah juga hukum izhar syafawi. Begitu izhar syafawi. Boleh nak? So bila kata izhar halqi, jelas tanpa dengung yang panjang. Kena tambah yang belakang tu. Kalau tidak, kita akan ambil dan bahas tentang jelas tanpa dengung. Macam tu je. Bila kita faham jelas tanpa dengung je, orang akan faham, oh tak ada dengung langsung lah. Kan? Faham tak? Jadi benda ni kena diperbetulkan kembali lah. Hujah tu tak salah. Cara kita faham tu. Hujah tu tak. Sebab tu kita kata ngaji ni tak boleh baca semata-mata. Bukannya tengok buku baca macam tu je. Kalau tidak, kita akan menafsir mengikut idea kita sendiri. Jadi pentingnya syarah ataupun kita kata kupasan daripada para guru-guru lah. Sebab sama je tuan-tuan, saya dulu macam tu ke kan. Bila belajar izhar halqi, izhar, kita faham tak ada dengung langsung lah. Bila tok guru cakap ada dengung, kita pun pelik. Selama ni belajar tak ada dengung, kenapa tiba-tiba ada dengung pula? Nampak? Kita mula-mula rasa macam sansi sikit lah mula-mula. Tapi sebenarnya bila lagi belajar, baru kita dapat sesuatu. Sebenarnya ada lagi yang perlu dirungkaikan. Dengan maksud izhar itu sahaja. So inilah secara ringkas tuan-tuan dan puan. Wallahu a'lam. Untuk tuan-tuan dan puan yang bersama saya dengan sharing tajwid ni, insya-Allah lah, saya rasa mudah-mudahan kita semua memiliki kefahaman yang sama, insya-Allah. Itu je lah. Jelas ke? Yang bertanya. So tadi Makcik Ros tanya nak tengok sebelum ke selepas. Tengok selepas. Dan clue dia, nun ni ada sukun. Nun yang ada tanda sukun. Oh, tak nampak Nun sukun, kemudian tanwin selari. Ini dalam kita punya seminar minggu depan, insya-Allah lah kita kupas tentang simbol-simbol kan. So adalah masuk juga bahagian-bahagian ni. Jadi tuan-puan yang nak daftar seminar Easy Tajwid, boleh daftar. Kita ada 3 hari je lagi. Kita akan tutup pendaftaran hari Rabu. Okay, kita akan tutup pendaftaran hari Rabu. Baik, jadi tuan-tuan dan puan selesai. Jangan keluar lagi. Sebentar, saya ada perkara nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan. Berkaitan dengan, insya-Allah, kami Easy Ngaji akan mengadakan seminar. Saya rasa ni semua maklum. Saya ada 2 makluman ni saya nak bagi tahu. Ni yang pertama. Yang ni saya rasa semua maklum lah. Untuk seminar Easy Tajwid, insya-Allah kita punya seminar ni hari ni berapa bulan? 20 hari bulan. Tak lama dah. Kita punya seminar 1 dan 8 Januari 2022. Bulan 1 lah. Tahun depan. Awal lagi. Kan? Awal tahun orang kata. So bolehlah tuan-tuan dan puan, siapa yang berminat untuk join seminar Easy Tajwid, tuan-tuan dan puan akan bersama saya akan kongsikan berkaitan dengan simbol-simbol di dalam Al-Quran, apa peranan dia kan, apa fungsi dia, kenapa ada perbezaan di sudut simbol-simbol ni. So insya-Allah saya akan kupaskan nanti. Kemudian kita akan bincangkan tentang huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah, macam mana nak baca pada huruf-huruf muqata'ah ataupun kita sebut huruf tahajji. Alif lam mim yasin sad kaf ha ya ain sad. Cara baca yang tepat. Ya. Itu. Kemudian kita ada bincang juga sedikit tentang hamzah wasal. Tentang macam mana nak mulakan hamzah wasal. Adakah semua mengikut kaedah melihat huruf ketiga? So sebenarnya tidak. Dan ada juga perkataan-perkataan yang terkecuali daripada kaedah yang ketiga tu. Okey. Jadi banyaklah yang akan dikupaskan nanti dalam seminar ni. Kemudian yang paling menarik sekali ialah saya akan sharekan kepada tuan-puan berkaitan dengan bacaan khusus dalam riwayat Hafs. Dalam bacaan qiraat kita ni ada bacaan-bacaan khusus. Saya percaya tuan-puan pun dah biasa dengar dah. Kita ada bacaan-bacaan Ishmam, bacaan Imalah, bacaan Naqal, bacaan Tashil.
Okey, kemudian ada kalimah-kalimah yang ada sin atau sad, kan? Mungkin kita dah pernah belajar dah, cuma kadang-kadang lupa. Jadi insyaAllah mungkin boleh bantu untuk ingatkan semula apa yang kita dah belajar selama ni. Tuan-puan boleh sertai seminar Easy Tajwid bersama saya pada 1 dan 8 Januari 2022. Kita mula jam 8.30 pagi sampai 5 petang. 2 hari lah. 2 hari 8 pagi sampai 5 petang. So nanti adalah rehat-rehat apa semua lah. Nak semayang apa semua, insyaAllah. Memang lama lah. Ini antara seminar kami yang paling lama, tuan-tuan dan puan, sebab kita cover banyak topik. Yuran dia RM88. Yuran RM88 sahaja. Untuk modul kita akan bagi melalui PDF, tuan-puan boleh print, sebab kita tak ada stok dah. Alright. Kalau tidak, kalau ada modul, dia akan ada harga lain lah sebenarnya. Mahal sikit lagi lah. So harga RM88 dengan itu je lah tuan-puan. Kita just bagi, nanti kita akan bagi link untuk tuan-puan masuk dalam grup Telegram untuk dapatkan link akses. Kita buat melalui Zoom. InsyaAllah rakaman juga disediakan. Disediakan. Baik, ini berkenaan dengan seminar lah. Harap next time Ustaz boleh anjurkan seminar. Dah daftar tapi tak dapat join. Puan dah daftar? Puan Nora Aisyah. Tak apa, ada ulangan. Nanti boleh tengok ulangan. Seminar kita memang akan ada tiap-tiap bulan biasanya. Okay, so boleh join. Kalau ada mereka yang nak ulang lagi, nak join pun silakan dialu-alukan, insyaAllah. Adalah beberapa tambahan yang kita buat dalam modul tu. Ini yang pertama, tuan-tuan puan. Yang pertama. Yang kedua, ini saya nak maklumkan ni, insyaAllah esok pada jam 9 pagi akan ada satu pelancaran program terbaru. Ini sebenarnya adalah hasil daripada permintaan sahabat-sahabat jugalah. Okay, ada sebahagian, bukanlah semua. Cuma ada sebahagian kita tengok, kita nilai dan kita rasa kita boleh buat. Kita anjurkan, insyaAllah kita cuba buat pelancaran program terbaru. Program apa? Nantikan esok pada jam 9 pagi 21 Disember 2021 bersama Encik Ifan dalam live di page Easy Ngaji. Sama macam kita sekarang ni. Macam esok kan tak ada sharing tajwid kan. So tuan-puan boleh standby untuk bersama Encik Ifan dalam pelancaran program terbaru esok. Boleh. Esok kita tak ada sharing tajwid, Selasa kan. Jadi digantikan dengan pelancaran ni. So nanti Encik Ifan akan cerita kepada tuan-tuan puan apakah program yang bakal dilancarkan, insyaAllah. So itu sahaja. Untuk seminar tadi, tuan-puan boleh tekan link di ruangan komen. Kitaruh. Untuk kita tak buka lagi. Nanti insyaAllah akan ada pelancaran juga untuk kita. Mungkin ramai yang nak join lah kelas kita kan. Duk sebut kita, ramai yang menanti apa itu kita. So tak apa. Untuk kita belum lagi. Ini lain tuan-puan. Ini special. Ni special. Tak adalah. Tak ada special mana pun. InsyaAllah. Semua tu, orang kata apa, semua program yang kita cuba nak buat ni adalah untuk membantu masyarakat di luar sana je. Untuk lebih kenal dengan Quran, rapat dengan Quran. Okay, kita ada tadarus dah Ustaz. Tak apa, yang tadarus teruskan tadarus dengan Ustaz Zubairi kan. Kita tu apa? Tak apa, esok pelancaran je Puan Safia. Nanti boleh tengok ulangan ni. Kita tu apa? Kita ni kelas intensif tajwid. Boleh dah? Tak apa, nanti tak baiklah Ustaz ni. Tak apalah Puan Safia, boleh tengok ulangan kan. Itulah sebab timingnya begitu. InsyaAllah akan diberikan Puan Khairani Subari.
Saya nak bagi tahu kepada yang terlibat untuk seminar Easy Tajwid ni, pastikan tuan-puan ada dalam grup Telegram tu. Ada grup Telegram yang khas untuk mereka yang join sahaja. Yang join saja akan ada grup seminar khas lah. Memang setiap kali program kita akan ada grup Telegram. Jadi tuan-puan boleh je nak keluar daripada grup tu apabila selesai seminar-seminar yang kita anjurkan. Kita tak boleh letak dalam grup yang sama. Susah nanti. Kan? Memang tak nak itulah dia. Ngaji kelas online tuan-puan memang tak larilah daripada banyak grup. So, ikut je. Dah habis seminar, boleh keluar dah. Tak ada masalah. Kalau kita meletakkan benda tu sebagai masalah, saya tak boleh bantulah. Saya cuma cakap je. Kalau kita letakkan benda tu satu masalah yang besar, kan? So, tak apa, boleh muhasabah balik, fikir balik. Biasalah tu. Nak menuntut ilmu ni, dia ada jalan-jalan dia yang sukar sikit. So, jangan, kalau boleh, ni nasihat saya lah. Janganlah kita perbesarkan benda yang tak perlu dibesarkan. Contohnya bab grup yang banyak. Dah join, nanti dah habis seminar, boleh je left. Kan? Tinggalkan grup tu, tak ada masalah. Okay, sebab tu kita buat dalam grup Telegram tuan-puan. Telegram ni dia tak banyak makan data sangat. Dan mudah lah untuk kita nak akses. Itu saja. Nanti, tu je lah, minta maaf Jangan kecil hati lah saya cakap gitu. Saya bukan tuju pada siapa-siapa. Saya bagi tahu secara umum lah. Jangan kita letakkan, alah ustaz, banyaknya Telegram, alah ustaz, banyak. Habis tu nak buat macam mana kan? So nak tak nak, itu je jalan yang ada. So saya kena cerita juga kebenaran dia, hakikat dia. Okey, wallahu alam. Saya rasa itu saja tuan-tuan dan puan. Untuk program ini esok pukul 9 pagi insya-Allah. Baik, selesai. Itu saja dua info yang saya nak maklumkan. Pertama berkaitan dengan seminar ni tadi. Kemudian dengan esok lah, program seminar. InsyaAllah pendaftaran dia kita buka sampai hari Rabu ni sahaja. Siapa yang belum daftar, teruskan mendaftar dalam tempoh 3 hari ni. Isnin, Selasa, Rabu. Sampai hari Rabu. Hari Khamis tu kita dah tutup dah. Sebab kita nak uruskan data apa semua. Dan untuk pendaftaran ni, untuk pelancaran ni esok jam 9 pagi. Wallahu a'lam. Kita teruskan pada bacaan kita. Kita nak baca balik ayat yang kita bedah tadi. Kemudian kita akan tamatlah live kita. So untuk hari Rabu nanti boleh sambung ni tuan-puan Hari Rabu nanti kita akan jumpa balik untuk sharing tajwid. Kita akan habiskan 4 baris ni. Habiskan sampai habis lah. Bima ta'malun. Pendek je. Okey, jom. Sedia semua? Dah ready ke belum? Saya nak daftar lagi ustaz, tapi belum buat. Kena buat. Kena buat segera lah. Kalau terlepas pula tarikh tu. Okey, baik, jom. Hari Rabu 1 ayat je. Hari Khamis kita masuk muka surat 70 pula, insya-Allah. Okey, jom. Ready semua? Kita mula A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selesai. Baik tuan-tuan dan puan, kita baca doa dulu sama-sama boleh? Jom. Sama-sama kita tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Alhamdulillah selesai sudah kita punya perkongsian pada hari ini. Jadi terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat yang bersama pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan segala apa yang dikongsikan pada hari ini kita dapat ambil manfaatnya dengan baik, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk kongsi-kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita di luar sana, insyaAllah. Saya mohon maaf andai ada kekurangan dalam penyampaian saya. Segala yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu mungkin daripada diri saya sendiri. So insyaAllah mudah-mudahan kita semua diberi ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jangan lupa untuk esok kita punya pelancaran program terbaru pada jam 9 pagi bersama Encik Ifan. Kepada yang kepada mereka yang ada kelas dan sebagainya, tak apa, nanti boleh tengok ulangan je. Dan nak buat macam mana tak? Sebab esok je waktu yang ada. Kemudian yang seterusnya, untuk seminar Izi Tajwid, link kita dah sediakan, link untuk pendaftaran ataupun link untuk tuan-puan berhubung dengan tim kami, kita sediakan di ruangan komen tu, tuan-puan boleh tekan sahaja. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, pendaftaran hanya dibuka sehingga hari Rabu. Sahaja. Masuk hari Khamis tu kita dah tutup lah. Jadi kalau tuan-puan kalau tuan-puan nak ajak kawan-kawan ke geng-geng surau ke mana-mana lah, kan, so boleh maklumkan kepada mereka segera, insyaAllah. So itu sahaja. Sekali lagi mohon maaf, jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran jaga kita, insyaAllah. Baik, saya tak boleh baca lah komen yang atas-atas tadi. Kejap, komen stuck kat sini. Tak ada apa-apa kan? Saya tak boleh tengok. Komen yang atas-atas saya dah tak boleh tengok. Dia terhilang. Biasalah tu. Okey, baik. Sudah. Ni hilang terus ni. Sekejap okay. Baik, itu saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah jumpa lagi. Kita tangguhkan dahulu dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal. Sadaqallahul azim. Okey. Puan Mahini kata tak ada soalan. Tak ada apa-apa Baik, itu saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.
السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع